Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak murid cikgu yang cikgu sayangi? Okey, pada minggu ni kita akan belajar topik baru. Topik yang kita akan belajar ialah reka bentuk teknologi pertanian bandar. Apakah maksud pertanian bandar? Okey, pertanian bandar adalah aktiviti pertanian bagi mengeluarkan bahan makanan sendiri melalui pendekatan praktikal. Maksudnya di sini ialah kita tanam tanaman yang boleh kita makan sendiri tanpa kita perlu pergi beli di kedai atau di mana-mana. Jadi, pertanian bandar adalah berkaitan dengan ruang, bahan atau alatan yang digunakan. Cuba bagi contoh apakah tanaman yang sesuai bagi mengeluarkan bahan makanan sendiri. Saya tahu cikgu, contohnya seperti cili, bendir, bayam Brazil, daun kari, tauge pun boleh cikgu. Kami dah belajar tanam tauge masa belajar sains. Mak saya tanam bayam Brazil cikgu di beranda rumah. Baguslah macam tu. Maknanya ada gabung jalin dan kibat dalam pendidikan yang telah kamu pelajari dan kamu pun faham. Syabas cikgu ucapkan. Apakah kebaikan pertanian bandar? Sebelum ni kita selalu dengar pertanian je. Kita tak pernah nampak, tak pernah faham apa maksud pertanian bandar. Tadi cikgu dah terangkan pertanian bandar tu apa kan? Kita tanam makanan atau tanaman yang boleh kita makan sendiri balik. Okey, jadi kebaikan pertanian bandar ni ada banyak. Ni antara-antara yang boleh cikgu kongsikan bersama dengan anak murid. Yang pertama, mampu menghasilkan tanaman makanan di kawasan yang terhad. Apa maksud kawasan yang terhad? Contohnya, kalau di bandar ni banyak rumah-rumah yang tiada tanah. Rumah cikgu pun tak ada tanah. Okey, jadi kita semua kebanyakannya tinggal di rumah pangsa, kondominium, penthouse, rumah flat. Kalau rumah teres pun tanah tak cukup banyak. Jadi kawasan yang kita boleh tanam ialah di beranda. Jadi itu salah satu cara lah untuk kita tanam tanaman seperti cili, daun kari supaya kita senang nak pergi waktu-waktu COVID ni, tak payah kita nak pergi kedai kan, boleh petik je dekat beranda kita. Okey, kedua, mengamalkan pertanian tanpa sisa racun atau sisa racun yang rendah. Kualiti sayur-sayuran dan buah-buahan lebih terpelihara. Bila kita tanam sendiri tanaman, kita tahu baja apa yang kita pakai. Okey, kalau orang dulu dia tanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan, macam mak angkat saya dulu, dia tanam pokok, dia gunakan air lebihan atau air basuhan ikan tu, kita potong ikan kan, kita rendam ikan kan. Jadi air basuhan ikan tu dijirus pokok. Memang subur. Jadi kita tahu, kita tak guna sisa racun, kita guna benda yang organik balik. Jadi kita tahu kita punya sayur-sayuran tu lebih bagus. Okey, nombor 3, membekalkan makanan kepada penduduknya yang kian bertambah. Terutamanya bila keadaan COVID, makanan stok kurang. Ini salah satu cara alternatif untuk semua manusia, semua pihak untuk lebih berjimat-jemat dan juga mendapatkan stok. Tak adalah panic buying macam tu. Okay, nombor 4, kurang menggunakan bahan kimia. Macam cikgu cakap tadi, menjimatkan air. Bila kita tanam dekat beranda kita, kita jirus ikut kemampuan pasu kita tu. Tak adalah kita spray banyak-banyak kan. Kalau kita spray banyak-banyak, nanti kena rumah bawah pula. Jadi, ianya dapat menjadikan lebih intensif dan efisien. Nombor 5, amalan pertanian bandar berasaskan penggunaan teknologi moden mampu meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan kejiranan. Apa maksud kat sini? Selama ni kita faham kalau bertani mesti kat atas tanah, kena gali, kena buat batas, kena guna cangkul. Tapi bila kita dah belajar pertanian bandar ni, banyak kelebihan dia. Dekat beranda pun kita boleh buat. Kalau kawasan terhad, kita boleh guna pelbagai. Tak ada pasu, kita boleh guna botol,
kita boleh guna tong. Jadi banyak kelebihan kat situ. Itulah salah satu teknologi moden. Apa maksud meningkatkan kesejahteraan? Maksudnya bila jiran kita pun buat tanam, kita pun tanam juga, kita kongsi hobi yang baik, dan secara langsung awak dah belajar dalam sains bila ada kaitan dengan tanaman ni ialah oksigen dan karbon dioksida. Okey, nombor 6. Pelibatan komuniti dapat meningkatkan kemahiran perancangan projek, pengurusan projek, teknik pertanian serta persekitaran dan kemahiran perniagaan. Okey, baru-baru ni cikgu dapat info daripada DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mereka telah menggunakan atas bumbung office dia yang dekat Jalan Tar tu, Jalan Raja Laut tu, ke atas bumbung dia buatkan kebun. Okey, siapa yang ada mak dengan ayah yang kerja di BKL mungkin boleh share dengan cikgu. Okey, jadi kat atas tu dia tanam macam-macam lah. Ada yang dalam pasu, buat batas. Jadi menggunakan peluang yang ada. Walaupun tak ada tanah atas tanah ni, kita masih lagi boleh gunakan. Kat sini kita boleh faham lah menggunakan dan meningkatkan kemahiran perancangan projek. Okey, tadi kita kata kita sama ni terkongkong kan hanya guna teknologi konvensional. Sekarang kita dah guna teknologi moden dah. Okey, last sekali nombor 7, membuka peluang pekerjaan dengan melahirkan usahawan tani moden di bandar. Sebenarnya banyak kebaikan pertanian ni. Kamu lebih berjimat cermat, kita lebih tahu. Sebab tu macam cikgu cerita dulu, saudara cikgu yang duduk dekat Brunei, dia tak makan ada setengah sayur-sayuran. Sebab dekat Brunei kebanyakan kalau dia nak ambil daripada miri, daripada limbang hasil daripada tanaman tu, dia guna najis babi tau, najis khinzir. Jadi diorang rasa was-was, tak mau beli. So bila kita guna pertanian bandar ni, kita tahu kita yang tanam, kita guna baja yang lebih baik, bukannya sisa kimia ataupun bukannya sisa yang tak bagus. Jadi lebih jimat untuk kita. Selalunya kawasan rumah di bandar sangat terhad dan tiada tempat untuk bertani. Tapi jangan risau, kita perlu menjadi kreatif seperti gambar di bawah. Tak kiralah jika kita tinggal di rumah pangsa, kondominium ataupun rumah di teres. Kalau kamu semua perhati, gambar di bawah ada 4. Kita gunakan peluang yang ada. Gambar pertama dengan gambar kedua tu, ruang balkoni yang mempunyai ruang yang terhad. Dia tanam kat situ. Kalau gambar ketiga dengan 4 pula, digunakan ruang rumah yang mempunyai ruang yang terhad juga. Bila kita minat bertani, kita tak boleh rasa buntu bila tak ada tanah. Kita perlu lebih kreatif kan? Jadi disebabkan kawasan yang terhad tadi tu, kita boleh menggunakan bahan lain selain daripada pasu sebagai bekas penanaman. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid tengok slide ini. Ini ialah contoh-contoh bekas penanaman yang boleh kita gunakan bila kita tak ada ruang ataupun kawasan kita memang terhad. Okey, gambar yang pertama, kita boleh menggunakan paip air yang terpakai. Jadikan sebagai pasu. Okey, gambar yang kedua, boleh gunakan tayar kenderaan yang terpakai. Macam dekat sekolah tu. Gambar yang ketiga, menggunakan botol air yang terpakai. Gambar yang keempat, menggunakan kayu yang terpakai. Jadi bahan-bahan terpakai ni mudah kita nak dapati kat kawasan rumah. Selain daripada tu, kita boleh guna apa? Kita boleh guna tong Milo, tong susu. Apa lagi? Kasut lama pun boleh kita pakai. Baiklah murid-murid, sekian saja untuk minggu ini. Harap semua murid mendapat manfaat dan pengetahuan mengenai topik hari ini. Bye, jaga diri semua.